Okey, baik. Datuk, dalam falsafah pendidikan kebangsaan, ada klausa ataupun ayat yang mengatakan bahawa mengembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Ya. Apakah perkaitan konsep ni, konsep pengembangan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu dengan konsep penyepaduan pengajaran bahasa Melayu itu sendiri? Ya, tentu berbalik pada asas yang saya katakan, memetik huraian Al-Farabi, Imam Al-Ghazali dan sekian banyak sarjana Islam dan bukan Islam. Dan kalangan sarjana bukan Islam pun banyak mereka yang mencapai hikmah bahawa bahasa ini ialah trust. Maka itu dalam konteks bahasa Inggeris pun ada yang dikatakan language across the curriculum, kan. Jadi kita tidak boleh berpandangan sedikit kuno barangkali seperti pandangan setengah orang, kamu ini aliran bahasa, maka itu wajarlah kamu menguasai bahasa. Kami ini aliran bukan bahasa sains atau sebagainya. Jadi kami tak menguasai bahasa ini. Saya kira pandangan kuno, pandangan yang perlu dibantras, perlu dibetulkan kerana bahasa itu asas. Sebagaimana dalam diri manusia itu ada dikatakan fakulti bahasa pada akal. Kalau dalam neurolinguistik dia katakan pada otak itu ada pusat bahasa, benika dan broka dan beniki, ya. Jadi maka itu penguasaan bahasa yang disepadukan dengan ilmu sangat penting. Kita mengharapkan para cendekiawan, pemimpin dan pokoknya orang yang dikatakan berpendidikan tinggi harus juga dicerminkan ketinggian kedudukan dan ilmu itu dengan ketinggian bahasanya. Dan ini saya dapati dalam tamadun atau peradaban lain itu jelas. Orang yang dalam bidang kedoktoran, peguam, hakim, pemimpin politik dan sebagainya itu dengan sendiri menguasai bahasa yang baik, memberikan perhatian. Saya masih ingat dalam bagaimana Perdana Menteri Margaret Thatcher waktu dilantik di UK dahulu. Jadi Perdana Menteri walaupun beliau itu penutur natif bahasa Inggeris, tapi diberitakan beliau mengambil kursus khas bahasa Inggeris baku atau standard English yang menjadi piawai, menjadi standar atau ukuran bagi bahasa Inggeris yang baik. Demikianlah maka pimpinan pun demikian. Merujuk jiran kita, walaupun bahasa Melayu itu hanya dikatakan bahasa kebangsaan dan salah satu bahasa rasmi di Singapura itu, tetapi saya mendapat maklumat sahih daripada almarhum Pak Asraf, tokoh bahasa kita yang dulu bergiat di Singapura. Beliau jadi tutor, jadi pengajar bahasa Melayu pada mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew, dan anak beliau sekarang ini pun mengambil kursus khas bahasa Melayu sehingga sebutannya dan bahasanya itu bahasa yang formal, ini mencapai satu tahap bahasa menulisan formal. Jadi ini saya kira gambaran yang sekarang perlu kita beri perhatian supaya bahasa itu bukan hanya milik pelajar bidang sastra, bidang bahasa atau kemanusiaan, tapi milik dan tanggungjawab semua manusia dalam bidang apa sekalipun. Maka itu dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, bahasa Melayu sebagai bahasa negara, bahasa yang sudah jejaknya dapat sejarahnya dapat kita jejaki sudah masuk lebih 2000 tahun, ya, 2 alaf lebih, sebagai bahasa tonggak peradaban atau tamadun di alam Melayu. Dan bahasa Melayu itu sifatnya merentas, bukan hanya soal etnik Melayu. Bahasa Melayu mewakili ratusan etnik di alam Melayu, baik Jawa, Sunda, Manado, Aceh, Minangkabau, Batak, pokoknya ratusan etnik itu bernaung di bawah konsep Melayu. Salah satunya adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa tonggak peradaban di alam Melayu dengan ratusan etnik seperti yang saya katakan. Jadi dalam konteks falsafah pendidikan kebangsaan, perlu asas-asas bahasa Melayu itu jadikan kekuatan untuk memperoleh ilmu dan juga untuk mengembangkan ilmu dan penulisan, dalam penyampaian melalui wacana lisan, ceramah, pembentangan kertas kerja, syarahan dalam dialog, forum dan sebagainya. Jadi barulah nanti bahasa Melayu itu dapat
dikatakan menjadi wahana ilmu, wahana intelek, wahana peradaban atau budaya tinggi. Selagi bahasa Melayu itu dianggap sebagai satu juzuk saja, satu komponen saja dalam pendidikan yang tidak merentas sifatnya, maka selama itulah kita akan mendapati bahasa Melayu tidak dapat berperanan seperti yang diharapkan atau yang ditetapkan sebagai bahasa negara. Maka itu bukan saja di perangkat persekolahan, di universiti masih sangat relevan bahasa Melayu itu diwajibkan, bukan dalam konteks mengajarkan hal-hal yang dikatakan aspek mekanik saja, aspek dinamik bahasa, laras bahasa, gaya bahasa, penggunaan bahasa untuk budaya tinggi, pemikiran yang ilmiah. Yang ini salah faham yang kadang-kadang timbul di peringkat universiti, seolah-olah mereka sudah lulus mungkin grade yang baik dalam bahasa Melayu peringkat SPM. Itu tidak menjamin kerana peperiksaan umum itu hanya mengukur aspek-aspek tertentu. Dan saya bayangkan tadi mungkin lebih beraspek kognitif. Bagaimana soal efektifnya, aspek-aspek komunikasi yang dikatakan selama ini dikatakan kemahiran insania, soft skill, yang sebetulnya bukan soal yang sampingan tapi soal yang penting. Dan itu dalam tradisi mana-mana peradaban atau tamadun Islam, Cina yang lebih 5,000 tahun, India, bahkan di alam Melayu dulu, bahasa itu sangat dipentingkan. Dan ini disebut oleh para ilmuwan dan pendakwah seperti Dr. Zaidan Karim, Profesor Hamka sendiri, Pak Profesor Mak Nasir, beri pentingnya bahasa dalam konteks penyampaian komunikasi yang baik, termasuk dalam konteks dakwah. Dan kita harus ingat bagaimana dalam surah Ibrahim ayat 4 itu juga dinukilkan oleh Allah. Tidak kutus para rasul, melainkan dalam bahasa yang difahami oleh kaumnya. Iaitu bahasa utama bagi suatu bangsa, sebuah negara itu mesti dilestarikan, dipugar supaya menjadi wahana pemperoleh ilmu, pengembangan ilmu. Pengembangan artinya menjadi bahasa pengantar utama. Maka itulah kita memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama kerana tradisi dan tabi'inya begitu. Dalam zaman kebangkitan atau keemasan zaman Abbasiyah, itu ilmu-ilmu dalam bahasa Arab diambil, diterimakan oleh orang-orang Barat ke dalam bahasa mereka. Orang Barat tidak mengambil ilmu, baik yang sains, tabi'i, sains kemanusiaan, sejarah dan sebagainya itu, tidak dalam bahasa Arab. Tapi dilatih sejumlah pakar yang hebat bahasa Arab. Bukan tujuannya apa? Tujuannya untuk mengalihkan ilmu itu ke dalam bahasa sendiri. Itulah tabi'i, itulah fitrah, itu sunatullah. Iaitu tanpa pengalihan ilmu itu dalam bahasa-bahasa barat, saya kira tamadun atau peradaban barat tidak akan mencapai ketinggian ilmu seperti sekarang ini. Dan demikianlah, maka di alam Melayu dulu pun Islam dikembangkan di alam Melayu bukan dengan bahasa Arab, tapi utamanya dengan bahasa Melayu. Sehingga Syekh Nuruddin Araniri yang berasal di Gujarat, mengaji lama di Mekah, akhirnya datang berdakwah di alam Melayu dalam bahasa Melayu. Segala kitab ditulis beliau walaupun judulnya bahasa Arab, tapi kandungan itu dalam bahasa Melayu. Tentulah beliau memperoleh bantuan daripada ulama-ulama setempat. Itu tidak menjadi hal. Jadi sehingga beliau dilantik menjadi Syekhul Islam dalam kerajaan Aceh. Jadi itulah lebih kurang gambaran pentingnya penyempaduan bahasa Melayu dalam konteks kurikulum ilmu lain, kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan.